keadaan hari tu agak tenang. Mula-mula ada bunyi tembakan yang ada sikit-sikit daripada jauh, sikit-sikit dan sampai satu masa dah tak ada bunyi tembakan langsung. Hai guys, so hari ni aku nak cerita satu benda yang menarik yang berlaku masa Perang Dunia Pertama yang memang betul-betul berlaku. Ceritanya adalah pasal Christmas Truce 1914 ataupun kita panggil juga gencatan senjata sementara masa Christmas 1914 yang berlaku masa Perang Dunia Pertama. Dan video ni banyak berkaitan dengan trench warfare, dan kalau korang nak tahu apa benda tu trench warfare, korang boleh tengok video yang aku dah cerita sebelum ni. Dan sebelum tu, bagi sesiapa yang belum lagi subscribe, sila tekan subscribe button, like dan juga share video ni. So, serba sedikit pendahuluan, Perang Dunia Pertama ni bermula pada Julai 1914. Dan kalau ikut plan asalnya, sebenarnya diorang target Perang Dunia Pertama ni akan habis dalam masa sekitar 4 bulan. Jadi bila datang Christmas 1914 tu sebenarnya diorang target perang ni dah habis dah settle dah. Tapi perkara sebaliknya berlaku. Kedua-dua side yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama ni, British, Perancis, Belgium, lawan dengan Jerman dan Austria-Hungary masa ni, diorang berada dalam keadaan stuck. Yang mana kedua-dua tak nak mengalah. Diorang keep fighting tapi stuck dekat satu point ni. Jadi apa yang berlaku, diorang mula gali parit, panjang, satu side mula gali, satu side pun mula gali, gali dan diorang jadikan parit-parit tu sebagai kubu pertahanan masing-masing lah. Jadi kita ada parit yang sangat panjang meliputi daripada lautan utara sampailah ke sempadan Switzerland. Parit yang sangat panjang, dan ini kita panggil dia sebagai trench warfare. Dan tanah ataupun kawasan yang berada di tengah-tengah di antara parit kedua-dua belah pihak ni, kita panggil dia sebagai no man's land ataupun tanah yang berada di sempadan. Bila sampai je bulan Disember 1914, akhir tahun pertama masa Perang Dunia Pertama ni, tak nampak langsung tanda-tanda yang perang ni akan tamat dalam masa yang terdekat. Tambahan pula masa tu akhir tahun, jadi di musim sejuk, hujan pula turun hari-hari. Bila hujan turun, terutamanya bila kita berada dalam trench ni ataupun dalam parit ni, of course apa yang berlaku adalah banjir, kawasan dalam parit tu berlumpur dan sebagainya. Dan ini adalah tempat tinggal tentera-tentera tu yang perlu diorang duduk dalam tu berhari-hari lamanya. Kalau diorang nak tidur pun tidurlah dalam keadaan basah macam tu. Lepas tu tambah pula dengan ribuan tentera yang dah pun terkorban setakat perang tu berlangsung. Jadi keadaan moral tentera-tentera kedua-dua belah pihak masa tu berada dalam keadaan yang sangat rendah. Tapi itu adalah bulan Disember. Bila menuju ke akhir Disember, dah nak dekat Christmas, askar-askar ni dapat banyak hadiah lah daripada keluarga, daripada kerajaan masing-masing. Diorang dapat hadiah yang macam-macam. Dapat coklat, rokok, tembakau, minuman dan sebagainya, sebagai menghargai lah pengorbanan diorang yang berada di medan perang pada masa tersebut, pada masa perayaan terbesar diorang tersebut. Tapi still, walau banyak macam mana pun hadiah yang diorang dapat, of course lah askar-askar ni berada dalam keadaan sedih lah. Sebab ini adalah kali pertama diorang ni menyambut Christmas tanpa bersama dengan keluarga masing-masing. Macam kalau kita kalau tak dapat balik kampung raya pun kita kan rasa sedih kan. So sehari sebelum Christmas, hujan mula berhenti. Jadi matahari mula keluar dan banyak kawasan-kawasan yang mula kering. So diorang mengambil kesempatan ni untuk kering-keringkan dalam parit masing-masing, keringkan baju dan sebagainya. Kalau ikut rekod, keadaan hari tu agak tenang. Mula-mula ada bunyi tembakan yang ada sikit-sikit daripada jauh, sikit-sikit dan sampai satu masa dah tak ada bunyi tembakan langsung pada sehari sebelum Christmas tu lah. Side tentera Jerman masa tu, diorang mula letakkan pokok Christmas yang kecil-kecil tu, ada lampu-lampu lagi, diorang letakkan dekat tepi tebing trench diorang, dekat tepi tebing parit diorang, dan diorang mula nyanyi lagu ramai-ramai, nyanyi lagu Christmas ramai-ramai. Bila side tentera British, dia nampak macam lampu-lampu tu semua, lepas tu diorang dengar pula lagu masing-masing. Bila diorang ingatkan Jerman nak datang untuk attack. Tapi bila dengar betul-betul, tak, ni lagu Christmas.
Okay, so diorang dengar. Okay, lepas tu diorang rasa tercabar. Okay, why not? Apa kata kita pula nyanyi lagu Christmas kita? Okay, so diorang lawan siapa nyanyi lagi kuat. Okay, lepas tu Jerman nyanyi lagi balik. Lepas tu British nyanyi balik. Okay, dan lawan, akhirnya benda tu jadi seronok. Even at the end diorang siap nyanyi sama-sama lagi. Okay, daripada parit masing-masing nyanyi sama-sama. Okay, lepas habis nyanyi, siap ada askar yang jerit-jerit macam wish Christmas dekat masing-masing lah. Okay, dia kata Merry Christmas. Okay, diorang jerit-jerit side ni wish yang ni, side ni wish yang ni, Merry Christmas. So benda tu rasa macam bila-bila rasa kelakar, tapi dia rasa seronok dengan keadaan yang berlaku masa tu. Kemudian ada beberapa pegawai atasan yang berada dekat dalam trench tu, diorang pun mula decide untuk jumpa pegawai atasan lawan masa tu untuk buat deal. Okay, esok ni hari Christmas. Okay, apa kata kita stop tembak-menembak ataupun lawan masa hari Christmas ni, kita stop sekejap. Okay, so kebanyakan pegawai-pegawai atasan lawan ni diorang bersetuju. Okay, esok kita tak tembak. Okay, kalau korang tak tembak, aku pun tak tembak. Okay, so diorang decide esok Christmas 1914 ni, okay, tak payah tembak ataupun tak ada siapa yang akan attack satu sama lain. So diorang boleh enjoy dan celebrate hari Christmas diorang masing-masing. Tapi korang kena fahamlah keadaan dia. Trench warfare ni, okay, trench ataupun parit ni sebenarnya adalah parit yang sangat panjang sangat kan. Okay, so ada bahagian yang diorang punya officer tak setuju dengan terus tu. Okay, tapi kebanyakan officer-officer yang dekat situ diorang bersetuju untuk stop sekejap perang tu masa Christmas tahun tu. Jadi lebih kurang 100,000 juga askar yang terlibat dengan Christmas Truce 1914 ni. So malam tu, masa diorang tengah macam nak enjoy malam Christmas tu, okay, ada berapa orang tentera Jerman ni, diorang keluar daripada trench diorang, okay, angkat tangan, okay, cakap diorang just nak relax, okay, nak lepak-lepak sama-sama dengan tentera British ni. Dan diorang jalan naik ke atas no man's land ni, angkat tangan dan ajak tentera British ni untuk keluar sama-sama. Okay, mula-mula diorang rasa macam curiga jugalah, macam betul ke, biar betul dia nak ajak aku lepak ni kan, tengah-tengah perang ni kan. Tapi tentera Jerman tak ada siapa yang keluarkan tembakan dan British pun tak ada siapa yang keluarkan tembakan. Okay, jadi diorang sama-sama keluar dan lepak-lepak. Masa diorang start borak-borak dan start kenal-kenal, tanya nama masing-masing dan sebagainya. Dan masa ni lah diorang baru tahu yang sebenarnya musuh yang diorang tembak selama ni adalah manusia juga, sama macam diorang. Sama je, ada family, nak balik raya sambut Christmas dengan family masing-masing, fed up dengan perang ni dan sebagainya, sama. Dan diorang boleh masuk dengan satu sama lain. Lepas habis malam tu, lepas habis sembang, diorang pun balik. Okay, dan malam tu diorang tidur dengan lena, okay, tanpa risau. Okay, malam tu adalah kali pertama lah, okay, dah lah tak hujan, kering, okay, dapat tidur dengan selesa. Lepas tu tak perlu risaukan pula tembakan daripada musuh, serangan daripada musuh dan sebagainya. So malam tu diorang relax. Okay, pagi esoknya, okay, bila datang pagi esok ni, tentera British ni diorang tengok askar-askar Jerman ni keluar dekat no man's land ni. Okay, diorang tengok macam, oh biar betul askar-askar Jerman ni betul-betul bagi kepercayaan dekat diorang yang diorang ni takkan tembak. So askar Jerman ni berani keluar dekat no man's land ni. Diorang start jalan-jalan. So bila diorang nampak askar Jerman buat macam tu, okay, diorang pun keluar sama-sama. Okay, so diorang pun keluar. Okay, bila diorang keluar masa ni, so bila siang, diorang mulalah nampak betapa banyaknya mayat-mayat yang bergelimpangan dekat no man's land ni. Malam tadi mungkin masa diorang lepak tu diorang tak nampak lah. Bila masuk siang, nampak banyaknya. Okay, masa ni jadi diorang pun start buat upacara masing-masing. Okay, ikut kebumikan masing-masing, gali dan tanam secara proper kawan-kawan diorang masing-masing. Okay, yang British buat British, yang Jerman buat Jerman. Okay, selepas selesai daripada tu, diorang pun sambung borak-borak balik. Okay, sambung borak-borak satu sama lain. Ada yang cuba nak bagi hadiah Christmas dekat kawan baru masing-masing, dan ada yang bagi rokok, bagi minuman, bagi coklat, makanan, pakaian dekat kawan diorang yang baru ni. Dan paling best sekali, ada perlawanan bola sepak di antara kedua-dua belah pihak ni. Dia dah tak rasa macam perang dah, dia rasa macam hari sukan sekolah pula. Sebab diorang siap pakai uniform masing-masing lagi, main bola sama-sama, gelak-gelak sama-sama, enjoy sama-sama masa ni. Tapi ada je yang gunakan masa ni untuk intip parit pihak lawan. Okay, ada yang gunakan ni untuk spy dan sebagainya. Dan ada juga berapa orang yang
memang tak suka dengan Christmas truce ni, antaranya adalah Corporal Adolf Hitler. Adolf Hitler, korang pernah dengar kan nama tu? Dia pun ada masa dalam Christmas truce ni. Cuma dia memang objek lah. Dia memang tak suka dengan Christmas truce ni, dengan idea untuk berbaik-baik dengan tim lawan ni. Tapi generally ataupun kebanyakan daripada askar-askar ni, diorang enjoy je. Diorang lepak masa hari ni. Diorang just nak release the stress selepas beberapa bulan. Diorang berada dalam keadaan yang betul-betul tertekan. Okay, hari ni, hari Christmas tu, diorang just nak enjoy, nak relax dengan surrounding masa tu. So lepas habis di hari Christmas tu, so maka secara rasminya tamatlah Christmas truce 1914 ni. Ada berapa unit dan berapa orang pegawai atasan askar-askar ni daripada kedua-dua belah pihak, okay, diorang bangun berdiri dan angkat macam tabik hormat kepada tim lawan tu dan tembak pistol ke udara untuk menandakan secara rasminya yang Christmas truce 1914 ni dah habis. So benda ni memang menarik dan macam tak masuk akal kalau kita dengar, tapi memang benda ni betul-betul berlaku. Okay, tapi benda ni berlaku masa tahun 1914 sahaja, masa tahun pertama Perang Dunia Pertama sahaja. Okay, tahun-tahun selepas tu setiap kali datang je Christmas, memang jeneral-jeneral atasan ni dia tak benarkan apa-apa perundingan damai ataupun gencatan senjata masa Christmas. Diorang akan tahan siapa sahaja yang cuba untuk buat Christmas truce ni dan diorang akan arahkan untuk tembak bertubi-tubi. Masa tahun 1915, British arahkan untuk tembak non-stop selama 24 jam semasa hari Christmas. Okay, dan kedua-dua belah pihak pun sama je. Okay, diorang memang tak bagi benda yang serupa macam Christmas truce 1914 ni terjadi lagi. Tapi sebenarnya benda ni sangat menarik untuk difikirkan. Okay, kadang-kadang manusia ni macam mana situasi yang kita ada pun sebenarnya sifat kemanusiaan tu memang akan sentiasa wujud dalam diri manusia. Okay, itu je cerita untuk hari ini. Dan kalau korang ada apa-apa soalan nak tanya, just komen dekat bawah. Dan jangan lupa subscribe, like dan juga share video ni. Bye.